أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حتم لنا بحسن الحاتمة ولا تحتم علينا بسوء الحاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Ya Allah. Baiklah, sebelum kita meneruskan pengajian kitab, kita cuci dulu hati kita. Hati kita penuh dengan dosa dan maksiat. Hati kita penuh dengan racun-racun dosa. Mudah-mudahan dengan kita menyebutkan kalam Allah, gugurlah, lunturlah racun-racun dosa yang bersarang di hati kita. Mudah-mudahan mudah ilmu nak masuk, mudah ilmu nak faham apabila kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudina wa ridaka matlubina. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك، فادرك إلى حيدرك قبل الفناء والخلاق. يا الدنيا والدين بجاه طه الرسول، جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سل. رب استجيب لي آمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب وكشف لكل الكروب وكفي أذى المؤذين. واحتم بإحسان حيطام إذا دنا الانصرام، وحنهين الحمام وزاد رشح الجبين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين،
فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم القرام وحصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Tenang tak? Tak tenang? Tak tenang setan lah. Yang tak suka zikir setannya. Tuan-tuan, sama tak suka pergi masjid ni setan. Yang tak bagi orang masuk masjid setan, tuan-tuan, ya. Setan pun tak bagi orang masuk masjid, dah tak suka orang hantar masjid, dia tak bagi orang hantar masjid, tuan-tuan. Ya, dia setan lokal lain, setan original lain. Setan yang original ni dia makan sampah. Tu jin kafir tu. Setan original ni dia bertanduk. Setan original ni dia daripada api. Setan lokal ni isap rokok godang garam. Setan lokal ni main takraw, makan tom yam, ya, isap vape. Itulah dia tak mau datang masjid, tak mau datang surau, tak mau datang mengaji. Tu setan lokal, tuan-tuan, ya. Jangan kita tunjuk dia setan, ni marah, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan buka bab perihal ni apa ni, bapa munafik. Tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay masa dia mati, ya, masa dia mati. Dengar ni baik-baik, tuan-tuan. Bapa munafik ni. Kita jangan jadi orang munafik. Orang munafik ni mulut dia sebut Allah. Orang munafik ni dia semayang. Orang munafik ni dia bercampur dengan orang-orang soleh. Orang munafik ni dia mengaku Nabi Muhammad tu nabi dia. Orang munafik dia mengaku Tuhan dia adalah Allah. Ni berlaku pada satu hari Abdullah bin Ubay ni dia mati. Pada ketika itu Nabi tak ada kat bumi Madinah. Nabi di luar kawasan. Nabi dengar Abdullah bin Ubay ni mati, Nabi bergegas balik menunggang kuda dengan terlalu pantas. Dia balik. Dia tanya dengan orang, mana Abdullah bin Ubay? Orang kata Abdullah bin Ubay baru nak masuk ke dalam liang lahat. Kata Nabi, kata baginda, nanti dulu, keluarkan dia dulu. Orang nak masuk dalam liang lahat, kata Nabi, keluarkan dulu. Nabi buka mulut Abdullah bin Ubay, Nabi ludah dalam mulut Abdullah bin Ubay. Apa kata baginda? Mudah-mudahan dengan berkatnya air liur aku ni, engkau boleh jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dalam kubur ni. Nampak, tuan-tuan? Ya, ni adabnya Nabi, tuan-tuan, ya. Abdullah bin Ubay ni dia suka duduk kat mana? Dia suka duduk kat pintu macam tu. Hati-hati siapa suka duduk kat pintu, tuan-tuan. Ya, hati-hati lah. Kalau duduk luar lagi lah, tuan-tuan, ya. Dia Abdullah bin Ubay ni dia suka duduk kat pintu, dia intai. Siapa orang Islam, siapa di antara sahabat Nabi yang datang sembahyang berjamaah. Ni kerja Abdullah bin Ubay, tuan-tuan, ya. Hati-hatilah jangan kita jadi pengikut Abdullah bin Ubay, itu bapa munafik, tuan-tuan, ya. Baiklah, kita akan baca kitab, tuan-tuan, jangan risau, paling lama 1 jam. Sebab apa, kuliah agama ni tak boleh lama, tuan-tuan. Samalah duduk dalam masjid, dalam surau, tak boleh lama. Dia rasa panas, dia rasa gelisah, dia tak tenteram. Lepas tu Nabi bagi tahu dah, ulama pun bagi tahu. Ad-dunya mata'ul ghurur, dunia itu tipu daya. Dunia itu bila kita kejar dunia, akhirat tercicir. Bila kita dapat dunia, kita tak puas. Tuan-tuan, ni tentang dunia. Betul, dunia ni bila kita dapat, kita akan tinggalkan dia. Bila kita mati, kita tinggalkan dunia. Dia tidak kekal. Itu dalam hadis sebut ad-dunya mata'ul ghurur. Dan tentang akhirat, bila kita kejar akhirat, dunia kejar kita. Bila kita kejar akhirat, kita akan dapat kepuasan tentang akhirat dan akan mendapat ketenangan tentang akhirat. Sesiapa dia dapat akhirat, subhanallah, akhirat itu adalah kekal abadi, tuan-tuan. Kejarlah akhirat. Tambah-tambah dah tua-tua, dah berumur, dah dekat mati, sama yang sandar-sandar dinding, dekat mati tu semua, tuan-tuan. Ya, berubahlah, kalau boleh berubahlah. Tuan-tuan tengok akhir zaman artis-artis. Mereka dah berubah daripada pakai seluar pendek, daripada pegang bini orang, anak dara orang dia berlakon, dia dah berhijrah. Dah pakai jubah, dah pakai sorban, datang masjid, ikut ulama, artis dah hijrah. Kita ni mengaji setiap minggu, mengaji setiap bulan, tapi masih tak hijrah lagi. Nak pakai serban pun masih malu lagi. Nak pakai serban pun hati tu masih kerah lagi, tuan-tuan.
Ingatlah, bila kita mati, yang boleh tolong kita dalam kubur, Nabi cakap dah. Banyak kali aku cakap. Yang pertama, waladun solihun, anak yang soleh. Kedua, ilmu nafi'. Ketiga, sedekatun wajariyah. Termasuklah amalan-amalan kita yang kita beramal dekat dunia. Bila kita mati je, terputus segala amalan. Tuan-tuan, pakailah serban. Ya, kenapalah kereh sangat orang sini, tuan-tuan, ya. Yang pelik pakai topi keledar boleh. Pakai serban tak mahu. Busuk punya orang, ya. Sekarang tak nampak. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Bila roh sampai ghalghalah. Apa dah? Sampai hulkum ni bagus lah. Malaikat, nanti dulu. Aku nak semayang sunat 2 rakaat. Aku nak sedekah pada jalan Allah. Aku nak berbakti dengan suami aku. Aku nak berbakti dengan mak ayah aku. Aku nak ikut sunnah Nabi. Kata malaikat, masa kau dah habis ya? Masa kau dah nak habis ya? Kenapa sekarang baru kau nak beramal soleh? Tuan-tuan, ya, pada ketika itu tak boleh buat apa dah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendirilah. Bila dunia dekat kiamat, orang ramai mati. Tuan-tuan buka dalam hadis buat tentang malaikat maut. Tuan-tuan kenal malaikat maut? Tuan-tuan ingat malaikat maut ni macam pegawai JPJ je? Macam pegawai polis trafik duduk saman orang ke? Macam pegawai custom ke? Atau macam pegawai yang tangkap orang buat yang terbabit dengan rasuah? Tuan-tuan ingat pegawai JPJ ni macam menteri, macam YB. Malaikat maut ni, tuan-tuan, malaikat maut ni, dia punya mata sebanyak mana manusia, sebanyak mana binatang, sebanyak mana jin, itulah mata malaikat maut. Apabila dia ambil nyawa hamba Allah, contoh hari ini dia ambil nyawa 100 orang, berkuranglah 10 matanya. Itulah malaikat maut. Yang kita akan bertemu dengan malaikat maut. Buatlah persiapan kita sebelum kita mati, tuan-tuan. Samalah isteri. Isteri ni kena khidmat dengan suaminya. Dalam kitab menyebutkan apa? Apabila dia mericih satu cili padi, dia potong sikit, potong satu pahala, potong dua pahala, potong tiga pahala. Ni kelebihan isteri yang khidmat dengan suaminya. Tapi akhir zaman, tengoklah sekarang dia order Ford Panda, tuan-tuan. Sikit Ford Panda, sikit Ford Panda, isteri tak dapat pahala, tuan-tuan, ya. Bukan isteri sini, isteri tempat lain, isteri negara Ford Panda, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah, ngaji sini dekat 8 tahun tak silap aku, ya. Baru muka surat sebelah yang meninggal ramai dah, tuan-tuan. Tak tahulah malam ni pun kita tak tahu esok lusa siapa meninggal dalam ni, tuan-tuan. Ya, standby ya, tuan-tuan. Tengok tanda-tanda semua dah ada lah. Rambut dah putih, gigi dah luruh, tulang-tulang semua dah sakit, tulang-tulang sendi dah sakit dah, tuan-tuan. Ya, itu tuan-tuan buka dalam hadis. Ni bukan cerita dongeng. Apabila masuknya jenazah ke dalam liang lahat, ahli keluarganya nak balik dah. Bila balik je, jenazah ni berkata dalam kubur, kau nak balik dah ke? Kau nak tinggalkan aku? Tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng. Kena buka kitab jenazah. Hadis daripada Abu Hurairah, tuan-tuan. Kau nak balik dah? Kau tinggalkan aku seorang-seorang dalam ni? Tuan-tuan, ya. Tak berapa pula bini yang meninggal. Abang balik dah? Ya, abang balik kahwin lain lah. Tuan-tuan, ya. Masa kau hidup abang takut nak kahwin lagi. Ya, kau dah tak ada, barulah abang nak kahwin lagi. Ya, macam ni takut bini. Ingat tu, jangan bertuhankan manusia, jangan bertuhankan virus, jangan bertuhankan makhluk. Sesiapa yang berpegang beriktikad binatang Covid, abang Covid, minah Covid, boleh mematikan dia, boleh menyusahkan dia, maka kafirlah ia. Ni yang ulama bagi tahu akhir zaman ramai umat Muhammad, umat baginda, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak rosak akidah. Tuan-tuan, ya, sekarang ni yang seorang kita ni anak Covid. Nanti tak lama bulan Ramadan yang datang mak Covid, Omicron. Nanti hari raya bapak Covid datang, bapak Kron, tuan-tuan, ya. Yang pelik masa bulan Ramadan lah dia datang, masa hari raya lah dia datang, ya, hari raya orang Islam, ya. Yang peliknya hari raya orang bukan Islam dia tak datang, ya. Ingat tu, tuan-tuan, jangan bertuhankan makhluk, ya. Sama juga dengan duit, jangan bertuhankan duit. Bila bertuhankan duit je, ada duit senang hati, tak ada duit susah hati, pada ketika itulah datanglah malaikat maut ambil nyawa dia. Nauzubillahi min zalik, tuan-tuan, ya.
Itu yang Nabi suruh kita semayang, tuan-tuan. Ya, jangan tak semayang. Siapa hidup tak semayang, tak semayang subuh, tak semayang zuhur, tak semayang asar, tak semayang maghrib, tak semayang isyak, kafir orang tu. Darahnya halal, tuan-tuan. Ya, halal darahnya, tuan-tuan. Ya. Orang ni tak layak dia panggil Islam. Rukun Islamnya tak cukup. Rukun Islam yang pertama apa? Kalimah syahadah. Kedua apa? Semayang 5 waktu. Kalau hidup pun tak semayang, tak layak dia panggil Islam, tuan-tuan. Ya? Tak layak dia panggil Islam, tuan-tuan. Orang macam ni kena pulau, tuan-tuan. Ya? Kena dipulaukan sebagai pengajaran ke atas mereka, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka diserukan atasnya pada padang mahsyar. Pada padang mahsyar. Nanti kita ni diseru di padang mahsyar. Wahai fulan anak si fulan. Wahai fulan anak si fulan. Kemarilah engkau. Kemarilah engkau. Allah panggil, tuan-tuan. Dalam satu pendapat mereka adalah hadis kursi. Orang ni nak diseret ke dalam jurang api neraka Allah. Dia berjalan. Bila dia berjalan, dia toleh ke belakang. Dia berjalan lagi, dia toleh kali kedua. Jalan-jalan lagi, dia toleh kali ketiga. Apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku, kenapa engkau toleh sampai 3 kali ke belakang? Apa kata hamba Allah ni? Ya Allah, seandainya aku toleh kali ketiga ni, ya Allah, sebenarnya aku ingin memohon rahmat kepadamu. Itu yang kata Allah. Engkau mohon rahmat ke atasku, aku tidak memohon apa-apa kepada aku. Tidak, aku mohon rahmat ke atasmu. Apa kata Allah kepada malaikat? Masuk dia ke dalam syurga tu. Nampak, tuan-tuan? Ya? Sayangnya Allah kepada kita. Sebab itu siapa tak semayang, dekat dahinya tidak ada tentang keberkatan. Tuan-tuan, kita tak nampak, tapi malaikat-malaikat Allah nampak, tuan-tuan. Ya? Jangan tak semayang. Semayang boleh tinggal dengan 3 kaedah ya. Pertama, boleh tinggal semayang dengan dia terlupa. Ya, main-main takraw terlupa waktu maghrib. Ya, sampai isyak main, dia lupa. Ya, dia lupa, tuan-tuan. Ya, dan dia pula dia boleh tinggal semayang ni. Yang kedua, dia tertidur. Boleh tertidur. Ya, belajar tertidur. Sudah subuh orang tak kejut dia, tuan-tuan. Ya, boleh, tak masalah. Ya, yang ketiganya, dia boleh tinggal semayang, iaitu bila dia hilang akal, dia gila. Itu di madrasah kami ada 8 orang gila. Kami jaga orang gila 8 orang. Kami gosok gigi dia, kami basuh berak dia. Kalau tuan-tuan nak seorang, nanti bulan depan aku bawa seorang. Jaga boleh? Ambil lah seorang, apa salah AJK sini jaga seorang, buat kada rumah tepi tu, boleh? Duit surau di masjid banyak, dia simpan kat bank, buat apa? Ya? Tuan-tuan, ya? Sebab kami ada 8 orang, tuan-tuan, ya? Campur perempuan 9 orang, ada seorang perempuan. Siapa nak, ada seorang perempuan, ya? Yang perempuan ni dulu dia isteri seorang datuk. Bila dia diceraikan, dia menjadi tak siuman, hidupnya tak tenteram, ya. Allah nak jadi gila senang, ya, tuan-tuan. Betul, jangan lawan Allah. Jangan lawan Allah. Kau jangan menyusahkan rakyat, kau jangan zalimkan rakyat, kau jangan buat zalim ke orang. Nanti Allah nak bagi kau gila, besok boleh gila. Kau datang pejabat, tu gila. Main? Ya, jangan main, tuan-tuan. Doa orang yang dizalimi tidak ada hijab. Doa orang yang musafir tidak ada hijab. Doa mak ke atas anaknya tak ada hijab. Tuan-tuan, ya, hati-hatilah jangan buat zalim dengan orang, tuan-tuan, ya. Hati-hatilah, tuan-tuan, ya. Jangan buat zalim ke orang. Jangan buat zalim kat ulama, jangan buat zalim kat orang soleh. Tak kira dekat binatang pun jangan buat zalim kat binatang, tuan-tuan, ya. Pada padang mahsyar, itu di padang mahsyar kita berdiri 1000 tahun. Berdiri 1000 tahun. Ini hadis sahih. 1000 tahun kita berdiri, semualah pada zaman Nabi Adam sampai zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri 1000 tahun. Tak kira lah engkau tekong takraw, siapa tetap berdiri 1000 tahun. 1000 tahun. Berdiri 1000 tahun. Kita berdiri di bank nak ambil duit KWSP 2 jam, tak lakat lah, tuan-tuan. Tambah sekarang nak pergi bank susah, tuan-tuan. Kena scan, tunggu dulu, masuk seorang-seorang, nampak? Itu sebenarnya sebagai pengajaran. Allah nak tunjuk dengan kita. Baru dekat dunia pun kau dah susah nak masuk bank. Baru dekat dunia pun kau nak masuk tempat-tempat pun dah susah. Ya, macam mana nanti dekat negeri akhirat, tuan-tuan? Ya, pada mahsyar 1000 tahun. Itu yang baginda sujud depan Allah. Itu kata Allah, wahai Muhammad, wahai kekasihku, bangunlah engkau nak minta apa? Ya Allah, tolong pertimbangkan amalan-amalan
hamba-hamba engkau mereka sudah berdiri 1000 tahun di padang mahsyar. Berdiri 1000 tahun. Tuan-tuan, ya, di padang mahsyar. Tak kira siapa tuan-tuan, ya. Itu adalah hadis sebut, ada peluh mereka sampai buku lali, ada peluh mereka sampai ke lutut, ada peluh mereka sampai ke paha, ada peluh mereka sampai ke pinggang, ada peluh mereka sampai ke dada, ada peluh mereka sampai ke hidung, dan ada tenggelam. Tengok dosa masing-masing, tuan-tuan. Di padang mahsyar. Nafsi-nafsi, engkau, aku. Di padang mahsyar. Ya. AJK surah sama geng-geng tak boleh minta tolong Bendahari tolong Aku ni kan ni Tok Siak ni terlalu bersih surah. Aku pun susah. Tak boleh nak tolong tuan-tuan. Sama-sama geng-geng TikTok ke, tak boleh. Tolong Dulu kat dunia kita selalu sebut lemah. Dekat sini tak boleh tolong tuan-tuan. Kadang-kadang akhirat tak boleh minta tolong tuan-tuan. Ingatlah tuan-tuan. Nafsi-nafsi, engkau, aku. Yang boleh tolong kita baginda je. Rasulullah yang boleh tolong tuan-tuan. Itu dalam hadis sebut apa? Di antara umatku yang tak jumpa aku di padang mahsyar, yang pertama anak yang derhaka dengan mak dan ayah. Yang kedua, di antara umatku yang tak jumpa dengan aku di padang mahsyar, isteri yang derhaka dengan suaminya. Yang ketiga, tak jumpa aku di padang mahsyar, iaitu di antara umatku yang tidak mengikut syariat aku. Tuan-tuan. Main jemaah ni Nabi suruh. Tuan-tuan. Sebenarnya jemaah ni Nabi suruh. Tuan-tuan. Lagi satu buat sembahyang. Depan ni tak kira sop pertama, sop kedua, sop ketiga. Tak ada siapa punya. Jangan nak berangan lah tuan-tuan. Tidak ada pemilik. Siapa dulu dia punya. Tuan-tuan. Tak ada siapa pemilik. Tuan-tuan buka dalam kitab fiqh. Engkau walaupun kau AJK surau, AJK masjid, engkau datang surau masjid, engkau uruskan dekat luar. Engkau lambat, engkau tetap di belakang. Tuan-tuan. Sebab soft ni tidak ada pemilik. Kecuali tempat imam. Tempat imam dia ada pemilik. Imam punya. Tuan-tuan, ini kaedah bab solat. Tuan-tuan buka dalam bab solat. Itu yang sahabat-sahabat, siapa lambat dia di belakang. Itu yang sahabat-sahabat dia dalam bab solat, mereka datang masjid, datang surau, mereka berebut-rebut, mereka datang awal sebab nak merebut saf yang pertama. Tuan-tuan, ingat tu. Bila orang ada kat depan, kita suruh dia belakang, maka haram berdosa sebab kita sudah ambil merampas tempat dia. Tuan-tuan, buka dalam bab solat. Hati-hatilah, dekat dunia kau lepas tapi dekat akhirat takkan lepas. Bukan dalam hadis pun apabila kita bertemu dengan seseorang hamba, kita tak senyum dengan dia pun akan ada perkiraan dekat negeri akhirat. Tuan-tuan, macam mana kita mengambil milik dia sebab bila dia sudah duduk di tempat solat, dia dah datang awal. Tuan-tuan, tak ada. Kadang dah sama-sama masuk, kata kawan depan hantarlah. Anak nak belakang, hantar, bodoh. Orang nak bagi dia tempat yang hebat, tempat yang mulia, tempat yang pahala lebih. Dia kata hantarlah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat ni berebut-rebut tuan-tuan. Sama juga tentang takbiratul ula. Sama dengan imam ni. Imam Allahu Akbar takbiratul ihram tu. Sahabat dia berebut-rebut. Maksud dia tak mau tinggal. Itu yang Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat baginda yang kaya raya, tertinggal takbiratul ula bersama dengan Nabi. Itu habis semayang, disedekahkan hartanya, untanya, dalam tak silap dalam 100 ekor unta. Dia beritahu dengan baginda, ya Rasulullah, aku nak sedekahkan jalan fisabilillah 100 ekor unta ni untuk menebus. Aku tidak dapat takbiratul ula sembahyang berjemaah dengan kau, ya wahai baginda. Apa kata baginda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya tidak menyamai lagi ke takbiratul ula bersama dengan aku di dalam solat berjemaah. Nampak tuan? Betul kena rebutlah main jemaah tuan-tuan. Yang di antara pula orang yang selamat dalam kubur siapa? Orang yang memelihara solat, termasuklah orang yang memelihara solat berjemaah dalam kubur dia selamat. Tu dekat luar tu, anak murid aku dah bawa van jenazah. Malam ni siapa meninggal senang, van jenazah standby tuan. Takut naik van jenazah. Sekali masuk dalam tu, relax tu, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Pergi kubur pun tak nak. Nabi suruh pergi kubur, tuan-tuan. Kadang ada orang setengah cakap, orang bagi tahu, tak payahlah pergi kubur, baca aja Yasin kat rumah. Baca aja Yasin kat surau kat masjid sampai. Memanglah sampai. Tapi aulanya pergi di tanah kubur. Itu yang Nabi beritahu dengan sahabat. Pergilah kamu ke kubur.
Pergilah kamu ke kubur. Ahli kubur, ahli keluarga kamu memang menunggu kedatangan kamu. Dia bertanya di antara sesama mereka, siapa yang datang ziarah aku? Siapa yang datang ziarah aku? Tak ada pun anak aku datang. Tak ada pun bini aku datang tengok aku. Tak ada pun suami aku datang. Tuan-tuan, orang kubur semua cakap, tuan buka dalam hadis, buka dalam kitab bab jenazah. Tuan-tuan, mak kita yang dah meninggal tu dia tunggu kita datang. Tuan-tuan, kalau aku bohong nanti tengah mati tahu lah. Ya? Betul lah Ustaz Nahar cakap. Aku ingat tipu. Ya? Ya? Masa tu tak boleh dah nak TikTok boleh lah. Tak boleh lah tuan-tuan. Di TikTok dengan malaikat mungkar nakir lah. Tuan-tuan. Malaikat mungkar nakir, suaranya daripada timbul matahari sampai terbenamnya matahari. Ni malaikat mungkar nakir. Tuan-tuan, ya, dia dah standby dalam kubur. Balik je orang yang hidup 7 langkah balik ya, sampai dah dia. Dia duduk di hujung kaki. Tuan-tuan. Ya, dia duduk di hujung kaki. Tuan-tuan, ya. Wajahnya hitam, bengis, memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Kalau bagi orang yang melanggar perintah Allah, dia azabnya sampai dunia kiamat. Kalau bagi orang yang soleh, orang yang taatkan Allah, mati di dalam husnul khatimah, yang berbaik-baik di antara manusia dan di antara binatang, orang ni rajin semayang berjamaah, malaikat mungkar nakir datang seperti pemuda yang tampan, yang baunya cukup wangi. Dalam kitab menyebutkan, ulama bagi tahu bab perihal jenazah-jenazah si mati, si mayit dalam kubur. Yang pertama, dia akan ditanya di dalam kubur 3 hari 3 malam. Satu pendapat mengatakan 40 hari 40 malam. Satu pendapat mengatakan akan ditanya sampai dunia kiamat. Tengok kepada yang mati itu, siapakah yang meninggal itu. Jika dia orang yang beriman, dia akan ditanya juga. Tapi pertanyaannya tidaklah sampai dunia kiamat. Bila dah habis dia tanya, dia malaikat mungkar nakir bagi tahu, rehatlah kamu seperti pengantin baru. Tak ada siapa nak kacau kamu. Wahai orang soleh. Tuan-tuan, ya. Jadilah orang soleh. Tuan-tuan, ya. Tahu soleh ni baik. Tuan-tuan, dengan orang jangan buat jahat. Dengan orang jangan suka gaduh. Dengan orang jangan suka maki ke orang. Ya. Nampak orang makan dekat kedai anak banyak, tolong bayarkan. Ya. Kadang nampak ustaz makan, dia lari. Ustaz lah. Ya. Lari, tak nak bayar ustaz. Ya. Kan mahal pun tuan-tuan. Orang tu makan paling tinggi pun 40. Kalau 100 orang pasalah pun kita beli sport rim 2, 3, 4 ribu boleh tuan-tuan. Takkan belajar orang makan tak boleh tuan-tuan. Di antara hamba Allah yang hampir dengan syurga Allah, hamba Allah yang rajin sedekah. Tuan, yang rajin sedekah. Di antara hamba Allah yang dekat dengan neraka pula, dekat dengan neraka, hampir dengan neraka, masuk neraka. Orang yang bakhil, yang tak suka sedekah pada jalan Allah tuan-tuan, ya. Janganlah jadi orang kedekut sangat, tak hidung masin tangki jaring tuan-tuan, ya. Yang pelik beli sport rim boleh mahal-mahal, beli handphone 3-4 ribu boleh, beli gelang boleh besar-besar belakang, ya. Nak sedekah tak boleh tuan-tuan, ya. Ingatlah kita mati, harta kita orang paraid tuan-tuan. Duit tuan-tuan dalam bank orang paraid tuan-tuan. Orang paraid, kalau dia paraid pada jalan yang benar tak masalah tuan-tuan. Ya, jalan yang tak betul habis tu yang orang tadi pun aku ustaz macam mana kami adik-beradik bergaduh pasal duit. Tuan-tuan, gaduh pasal duit, gaduh pasal tanah. Tuan-tuan, ya. Betul pentingnya anak soleh, pentingnya orang berilmu, tuan-tuan, ya. Dengan seruan inilah balasan bagi orang yang derhakakan suaminya. Kalau tentang buka dalam kitab ni ada jumpa, tapi kita wallahu alam dah jumpa ke belum, ya. Di antara wanita-wanita yang digantung buah susunya. Tahu buah susu? Tahu? Ni buah kopek. Digantung dalam api neraka dengan cangkuk-cangkuk api neraka, mereka digantung dalam jurang api neraka Allah. Itu dalam kitab ni menyebutkan, hadis yang dinukilkan oleh baginda semasa Nabi Isra' al-Mi'raj, Nabi melihat penduduk neraka, wanita-wanita digantung buah dadanya dengan pencangkuk-pencangkuk neraka. Itu yang kata malaikat Jibril, wahai baginda, itu di antara umat kau masa hidup dekat dunia dia ada air susu, tapi air susunya dia bagi kepada anak orang lain tanpa izin suaminya. Atau lagi pendapat mengatakan dia ada air susu tapi dia tak bagi anak dia susu, dia sanggup beli susu kedai, ya, sebab dia nak jaga air, tak jaga buah dadanya agar buah dadanya tak jatuh.
Tuan-tuan. Satu pendapat mengatakan lagi, dia berpakaian dan dia berpakaian tapi telanjang. Maksudnya dia berpakaian nampak bentuk-bentuk buah dada. Tuan-tuan, ya. Suami itu tahu, suami itu biarkan. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus tak cium bau syurga, tak masuk syurga. Ya, nanti perempuan ni, wanita ni akan mendakwa, dia akan dakwa, dia bagi tahu dengan Allah, ya Allah, inilah lelaki ni lah. Lelaki ni lah yang naik motorway suku ni lah. Ya. Dia ni suami aku ni. Masa dekat dunia, aku keluar rumah, aku pakai baju ketat-ketat, dia biar orang je. Dia tak larang aku. Dia tak cakap apa-apa pun dengan aku. Menuntut ilmu pun, ya Allah, dia tak ajar aku. Tapi kalau kenduri kenara, dia ajar aku. Balik kampung, dia ajar aku. Dia menuntut ilmu, dia bagi seorang dia je. Tuan-tuan, nanti kita akan didakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan marah kat aku ke? Diam je. Ingat tu, marah tu daripada syaitan. Ya, syaitan masuk dalam darah. Syaitan masuk dalam kulit, dia masuk dalam urat-urat. Tuan-tuan, dia masuk dalam darah. Itu yang Nabi kata, bila kamu marah, kamu duduklah. Sebab apa? Orang duduk jarang marah. Jangan orang marah tengah duduk, tuan-tuan. Selalu orang marah ni, dia berdiri. Ya. Bila tuan-tuan nak marah, bila tuan-tuan dalam rumah tangga, bila nak marah dengan bini, perangai bini ni ada yang membuat suami marah, suami cepat-cepat duduk. Ya, cepat-cepat duduk, tuan-tuan. Ataupun kata ulama, ambil air wuduk. Ya, ambil air wuduk, berwuduklah kamu. Dan buatlah solat. Allahu Akbar. Tengah solat marah juga. Ya, bungkus dengan kain putih tu baling kat lombong tu. Mana ada orang tengah semayang marah, tuan-tuan. Ya. Imam tadi wirid panjang sangat. Baru ceramah sikit dah bunyi dah tek. Dah tahu ada kuliah pendek kalau wirid. Ya. Lain kali ada kuliah wirid pendek kan. Faham ya? Siapa suruh panggil aku ceramah? Faham ya? Lain kali senang je. Bila ada kuliah wirid pendek kan. Wirid tu sunat je. Ni menuntut ni wajib. Untuk ilmu ni wajib, tuan-tuan, ya. Wirid pendek kan. Jadi kuliah ni boleh lama sikit, tuan-tuan. Sebab apa? Kuliah ni orang dalam ni kali lama, tuan-tuan, ya. Masing-masing dah berumur, tak payah lama makan. Nanti lama makan muda, getok-getok, ya. Nanti keluar kencing tu, tak tahan. Sebab kita dah berumur, tuan-tuan. Tu tuan-tuan, aku dah ngajar ni bukan pada 2-3 tahun, dah ngajar dekat 12 tahun. Mana-mana aku mengajar memang dinding tu tempat sasaran ya. Sampai aku cakap dengan AJK masjid suruh apa? Kalau boleh, nanti aku dah balik, besok, lepas subuh, orang dah tak ada, AJK suruh, masjid tolong pasang paku kat dinding tu. Jadi orang tak boleh sandar dah. Aku kata, memang penyakit dia orang. Ni dia suka dinding. Tuan-tuan. Tapi bagi aku tak ada masalah. Tuan-tuan nak sandar-sandar, janji tuan-tuan belajar. Tuan-tuan. Ya? Sebab tu, bila kita berumur ni, penyakit banyak. Berapa tuan-tuan tidak mahu makan, beramal dengan makanan sunnah? Aku tuan-tuan, umur aku dah 51 tahun. Umur 51 tahun. Aku tidur tak cukup. Duduk dalam kereta 4-5 jam, 6 jam dalam kereta. Lutut aku duduk macam ni, duduk 6 jam, 5 jam. Tapi alhamdulillah, amalkan habatus sauda. Nabi beritahu, Nabi bercakap dah, habatus sauda adalah ubat segala penyakit. Tuan-tuan, aku amalkan 1 hari 3 kali. Ni ada habatus sauda yang buat ni pun orang hafal Quran, seorang ulama, seorang tok guru, tuan-tuan, ya. Titikkan atas lidah atau bawah lidah, tuan-tuan beramal lah nanti. Siapa lutut sakit, insya-Allah tak sakit lutut, tuan-tuan. Amal lah, boleh ambil kalau orang satu. Tapi dah ambil bayar, tu je, ya. Ni habatus sauda ni yang buat ni seorang ulama, tapi rahsia aku tak mau aibkan walaupun benda ni benda yang baik. Ya, aku tak mahu takut dia tersinggung. Cuma yang buat, yang aku nak bagi tahu, yang buat ni orang soleh, dia orang hafal Quran, orang dia suka senyum, jumpa orang senyum, entah ya. Senyum je dia. Dia cakap sikit senyum, cakap sikit senyum, cakap sikit senyum. Bini marah pun senyum. Tuan-tuan cubalah buat bini marah. Balik lambat. Mat. Senyum. Tak boleh mak, dia tak boleh marah, tuan-tuan, buat dia. Sama zikir, banyak zikir, kuat zikir. Ya, orang marah ke orang tanya, tuan-tuan zikir je. Ya, lepaslah apa urusan pun, tuan-tuan. Ya. Kemudian menghailat akan dia oleh segala malaikat zabaniyah ke dalam neraka, maksudnya menolak, ya, akan dia oleh malaikat zabaniyah ke dalam api neraka. Kemudian berkata pula, rasai olehmu akan seksa yang amat sangat. Nampak tu, malaikat dah tolak, kata malaikat rasakan olehmu.
seksa yang amat sangat ke atas kamu. Malaikat Zabaniyah ni pun di antara malaikat yang tak pernah senyum. Di antara malaikat yang tak pernah senyum, malaikat Zabaniyah dan malaikat Malik. Malaikat Malik ni dia menjaga pintu neraka. Ini malaikat Malik. Dengan baginda pun dia tak senyum. Itu yang semasa Nabi Isra wal Mi'raj, baginda ziarah neraka, melihat penduduk-penduduk neraka, melihat azab neraka. Itu yang malaikat Malik ni tak senyum dengan baginda. Itu yang baginda bertanya dengan malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa malaikat jaga pintu neraka tak senyum dengan aku? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, wahai baginda, malaikat penjaga neraka tu sejak Allah jadikan dia sampai bila-bila dia tak pernah senyum. Tuan-tuan, tu orang yang tinggal semayang ni. Contoh, tadi maghrib dia tak semayang, orang azan dia sibuk dekat mall, sibuk basuh kereta kat sana, ya. Orang semayang dia basuh kereta, orang semayang dia basuh kereta ataupun tak semayang jemaah, sibuk dengan basuh kereta, tahu duit, nak hantar balik Bangla kan, duit, tahu duit, ya. Orang tak semayang ni dekat pintu neraka ni dah keluar nama dia keluar, tuan-tuan, ya. Orang tak semayang, hati-hatilah jangan tak semayang, tuan-tuan, ya. Tinggal semayang, cepat-cepat ganti semayang. Masa dia rock, dia setan, dia toyol lu, ya, banyak kita tinggal semayang, ya, ada tinggal semayang, sibuk-sibuk bekerja tinggal semayang, bersukan-sukan tinggal semayang, jogging-jogging tinggal semayang, kenduri kenara tinggal semayang, komboi motor tinggal semayang, tarik-tarik kereta sambil tak semayang, ya. Ganti semayang, qadaklah solat, tuan-tuan, ya. Qadak, ganti-ganti solat, mati tak dapat ganti habis. Macam mana bab perihal solat yang kita tinggal tu? Kata ulama, dia dalam keampunan Allah. Dia di dalam tengah ganti solat, dia mati, Allah ampunkan kesalahannya. Yang Allah tak ampuni, kata ulama, dia langsung tak ganti, tuan-tuan, ya. Langsung tak bayar hutang dengan Allah, tuan-tuan, ya. Dengan sebab engkau derhaka dan menyakiti akan suamimu di dalam dunia. Ramai orang perempuan derhaka dengan suaminya, ya, lawan suaminya, menyusahkan suaminya, ya, disakitkan hati suaminya. Tapi orang lelaki ni pula, bila umur 40 tahunnya, mereka pertama buka bab tentang rumah tangga, ya, kitab rumah tangga. Di antara apabila umur 40 ke atas saja, bagi suami-suami, bagi lelaki-lelaki yang sudah bernikah, dia memerlukan kasih sayang dan belayan daripada isterinya. Itu bila dia tak cukup kasih sayang, dia tak cukup belayan kasih sayang daripada isterinya, itu yang dia merajuk. Dia tak suka duduk rumah, tuan-tuan, ya. Ini semua rajuk, maju. Bila Sabtu Ahad je, pergi komboi dengan kawan. Sabtu Ahad je, pergi mancing, ya. Dia tak mau duduk rumah, dia tak mau komboi dengan bini dia. Dia macam tension. Kenapa? Asyik kena marah je, ya. Semua tak kena, ya. Tak percaya, tuan-tuan? Macam mana kita baru nikah tu, macam tu lah isteri buat kita kat rumah. Dia panggil dengan lembutnya, kasih sayangnya, dia belainya kita, dia bagi dia peha kita, kita balik, dia dengar motor punya korok, motor balik, dia tunggu depan pintu. Dia tanya kita, abang baru sampai. Abang, yang rindu dengan abang. Pada abang baru pergi sekejap kau suruh yang terindu sangat lah abang. Kalau bini ni buat macam tu dekat suami, confirm titu mati kan tuan. Ya, atau situ kat dia tumbang. Tak je tuan-tuan, tak tu suruh bini buat. Ya. Memang orang lelaki tuan buka dalam bab tentang ni, bab rumah tangga. Bila umur 40 tahun dia lagi memerlukan kasih sayang. Itu orang lelaki, dia nak kahwin lagi, dia nak nikah lagi, dia nak apa? Dia nak merasai malam pengantin baru, dia nak rasa macam tu lah. Tuan-tuan, ni semua nak kahwin lagi ni. Tambah yang sandur dinding, nak kahwin tu. Ya. Cuma takut dengan bini ya. Tuan-tuan, ya. Nak, tuan-tuan, semua orang nak, tuan-tuan. Ustaz-ustaz pun semua nak, tuan-tuan. Cuma dia ustaz pun takut bini, tuan-tuan. Takut bini. Tuan-tuan ingat ustaz yang haram, kafir. Tanya, ustaz nak kahwin ke tak? Nak, bini anak masalah. Bukan dia tak nak, dia nak, tuan-tuan. Lelaki ni semua fitrah dia nakkan perempuan. Semua lelaki, kau janggut panjang, kau kuat zikir, ya, serban kau sengit ah.
Memang kau akan kalah dengan wanita, memang kau suka dengan wanita. Sebab itu Allah bagi kita dalam syurga bidadari, tuan-tuan. Allah bagi bidadari, ya. Tuan-tuan fikir, dalam syurga bidadari cakap dengan tuannya, suaminya, dia tak panggil abang, dia panggil tuan. Contohlah, kita kalau pergi pejabat, kita pergi hotel, orang hotel panggil apa? Tuan. Pernah dia panggil abang? Abang angkat, mana baik abang nak angkat? Kita bagi tahu dia punya bos, apa ini panggil abang-abang? Tuan lah. Tuan-tuan, aku bayar hotel ni. Ada panggil abang, apa barang? Tuan, dia cakap apa tunduk macam ni. Tuan, Tuan baru balik pasar pagi. Kalau syurga ada pasar pagi, tuan-tuan. Jangan risaulah orang Taman Shemlin, ada pasar pagi. Pasar karat, wallahu alam, tak tahu ada tak ada. Tapi dalam hadis ada pasar pagi, tuan-tuan. Kena buka dalam kitab ni, kan kitab ni ada tulis. Ada beritahu, ulama ada beritahu, Nabi ada beritahu. Sebelum suamimu nak makan, kamu jangan makan dulu. Nampak? Isteri yang solehah, mar'atu solehah. Sebelum kamu nak masuk di kamar tidur, kamu jangan masuk dulu, minta izin dengan suami kamu. Nampak dalam kitab apa itu? Macam baru nikah tu lah, tuan-tuan. Macam baru nikah tu. Nak mandi pun ajak suami. Baby, je lah mandi sama dengan ayah. Yalah, ayah takut lah. Sekarang ada ajak. Mampus, suami ajak pun tak dapat, tuan-tuan. Mandi suami isteri ni sunnah, tuan-tuan. Sunnah untuk mandi lah. Balik nanti kan buat lah, tuan-tuan. Tapi confirm lah bila kita cakap dengan bini kata, ni buang terbiak kan, mati kot ni. Itulah penyakit tengok TikTok ni. Bapak kau ni dah penyakit ni, nak mati ni. Padahal suami ni, bapak ni, laki dia, suami dia ajak dia mandi sama tu nak menghidupkan sunnah Nabi. Dia kata suaminya buang terbiak, tuan-tuan. Suruh mengaji tak nak mengaji, tuan-tuan. Itu yang ada masalah. Belajar. Suap menyuap tu sunnah, tuan-tuan. Mandi sama-sama tu sunnah. Tapi dah banyak orang dah tak buat dah, tuan-tuan. Ada suami nak pergi kerja pun dia pun tak tahu. Suami nak pergi surau pun tak tahu. Suami nak pergi surau, isteri kena hantar depan pintu, tuan-tuan. Sebab apa? Suami semayang jemaah, dia dapat pahala. Dapat pahala, tuan-tuan. Dia duduk rumah, relax. Tuan-tuan. Hantar depan pintu. Elok baby, elok dekat surau. Jangan kawan-kawan sangat dengan ustaz tau. Ustaz tu banyak bini, jangan kawan ustaz ya. Banyak orang perempuan kan nak beritahu dengan lelaki dia, orang lelaki ni jumpa aku, ustaz, bini saya tak bagilah kawan dengan ustaz. Ustaz ni banyak bini, nanti dia kata menjangkit ni. Allah kata bini satu-satu, Allah kata bini dua-dua, Allah kata bini tiga-tiga, Allah kata empat-empat, Allah kata kau tak ada bini, tak ada bini walaupun kau tak nikah dekat dunia, dekat negeri akhirat kamu akan bernikah dengan bidadari Allah, tuan-tuan. Bidadari menunggu dalam syurga Allah. Kita sampai depan pintu syurga Allah, apa bidadari bagi tahu? Wahai tuanku, aku menunggu kamu ratusan ribu tahun kedatangan kamu. Tuan-tuan, bidadari Allah, dekat dadanya ada nama suami dia, tuan-tuan, nama suami dia, AJK, Taman Surau Shemlin. Itu yang dalam satu pendapat mengatakan, ada dalam kitab Furu'il Masail, mereka minum air sungai Arak, mereka terbang 1000 tahun, menunggang kuda-kuda yang merah pergi ke satu kubah, satu istana. Ketua bidadari menunggu di istana, di kubah. Dia menunggu, tuan-tuan, menunggu suaminya, menunggu tuan dia. Itu yang dalam syurga tu, satu bilik ada 70, itu dia punya gundik. Tuan, dia punya gundik. Fikir lah. Dia punya gundik dia pun, dia punya bidadari dalam syurga, pelayan-pelayan tu, seandainya dia bokak mulut dia, giginya bokak mulut, nampak gigi, terpadam cahaya bintang, cahaya matahari, pantulan cahaya nur, cahaya giginya, tuan-tuan. Inilah, kalau rasa nak bidadari syurga Allah, jadilah orang soleh, tuan-tuan. Nak rasa nak dapat bidadari syurga Allah, kalau tak jadi orang soleh, bukan bidadari, menggali pun tak dapat, tuan-tuan.
Ini suatu tambih pada menyatakan kelebihan segala perempuan yang mengikut bagi suaminya. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya. Wajib. Suami kata, ayang, jom ikut abang. Tak nak, malas lah. Ayang ada ni ada ni perjumpaan kawan-kawan ibu lah. Sekejap lagi. Ikut abang lah. Tak nak, tak mau. Berdosa, haram. Lepas tu orang perempuan ni, dia asalnya tak wajib bekerja bila dia sudah bersuami. Sebab dia dah ada tanggungjawab, dia ditanggung oleh suaminya. Lepas tu suami ni wajib memberikan tempat tinggalnya, wajib memberikan pakaiannya, wajib memberikan makan minumnya, wajib memberikan ubat-ubatannya, wajib memberikan tentang mandian-mandiannya. 5 benda kena ada. Tuan-tuan. Itu baru ni aku mengajar di Terengganu, ya. Di masjid aku lupa, di Kemaman. Dalam kitab tu menyebutkan makanan-makanan di dalam rumah isteri memberikan kepada orang lain, ya, memberikan kepada orang lain tanpa izin daripada suaminya, maka berdosalah ke atas isteri itu dan suami itu mendapat pahala ke atasnya. Satu lagi pendapat mengatakan harus dia memberikan makanan-makanan yang bimbang akan rosak, ya, jika suaminya di luar kawasan tidak dapat dihubungi, ya, harus bimbang makanan yang akan rosak, tapi suami tetap mendapat pahala. Nampak? Jika barang itu milik suaminya, ya, tu. Dua orang batuk lah, tuan-tuan, ya. Sikit lagi ramai-ramai sejam, tuan-tuan. Tuan-tuan rumah dekat je rumah, tuan-tuan, ya. Naik motor 2 minit 3 minit sampai dah. Aku balik lambat tuan-tuan, ya. 3 hari lepas aku di Terengganu. Balik Terengganu, kuliah subuh di Kuala Selangor. Kuliah subuh Kuala Selangor, pergi Seremban ke Pulau Pinang, kawasan dekat-dekat sini, lepas tu baru sini. Jarang ada rumah, tuan-tuan, ya. Jumpa anak sekejap, tengok keluar, ya. Tengok bini pun tengok berjauh, ya. Tengok berjauh pun anak ramai, tuan-tuan, ya. Senang je, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dalam rumah tangga ni nak berkat, isteri ni berkasih sayang dengan suami, dia dengar cakap suami ni, ya, kena main peranan dalam rumah. Suami ni pertamanya dia kena gembirakan hati isteri. Gembira tu macam mana? Dia jangan cakap kasar-kasar dengan bini, ya. Dengan bini pula dia selalu memberikan hadiah, ya. Dengan bini, suami ni kena selalu bagi semangat. Dengan bini ni kena selalu, maksudnya dia jangan sakit ke hati isteri, ya. Sebab perempuan ni dia daripada tulang yang bengkok. Contohlah kalau dia marah-marah pun, tuan-tuan jangan tengking dia, ya. Tuan-tuan bagilah macam mana jalan aku nak supaya dia ni tak tengking aku. Tu kaedah ni, tuan-tuan, ya. Dalam rumah tangga ni memang mana-mana memang perempuan suka cari pasal. Memang cari pasal, tuan-tuan, ya. Perempuan ni, bini AJK surau pun sama, tuan-tuan, sama. Dia memang suka cari pasal. Bukan apa? Allah nak uji suami tu. Dia nak uji kita, tuan-tuan. Allah nak uji kita. Kau sabar tak? Kau sabar ke tak? Aku dah bagi kau seorang wanita, aku amanahkan dengan kau, jadi isteri kau. Kau boleh jaga tak dia? Dah, ya, amin tu. Ya. Semayang dalam rumah ni, ajak semayang jemaah sekali. Lepas semayang jemaah, doa sama-sama. Ni kaedah dalam rumah tangga, berkat dalam rumah tangga, tuan-tuan, ya. Jangan semayang asing-asing. Makan pun jangan asing-asing. Makan sama-sama, ya, makan sama-sama. Boleh-boleh suap makan. Ya, masa suap tu yang abang teringat masa muda-muda, ya. Ya, kita masa muda-muda tu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, minum balik satu jauhan, konsekuensi sekarang kita tak boleh buat, ya. Bincang ni bini, tuan, ya. Malu lah kat abang, malu kat cucu lah, ya. Malu apa, biar cucu pun bagi tahu romantik atuk ni, ya. Tu. Sikit lagi, tuan-tuan. Baru 2 baris. Ngaji nak mati lah, baru 2 baris. Mana lagi perang? Kami ngaji di pondok 4 jam. 4 jam ngaji, 5 jam ngaji, tuan-tuan, ya.
Tidur, tok guru ketuk, pom, tidur. Tuan. Tolong. Tok guru lu garang, tuan ya. Garang Sandar-sandar macam ni memang confirm kena tuan. Confirm kena. Tok guru dia tak cakap banyak, dia bangun dia pergi ngadu bapak datang. Ni kena bantai bapak pada bantai tu orang dulu jangan banyak jadi orang alim tuan ya. Orang dulu tegah kamu tegah ya. Tapi kalau kita telefon anak mula-mula tanya pasal solat, dah semayang belum, dah baca Quran belum, dah makan, okey selesai dulu tentang kewajipan dengan Allah, lepas tu barulah kau makan. Tuan ni bapak yang soleh Ingat tu orang perempuan ya. Dia kena mengikut segala perintah suaminya. Perintah suaminya daripada hukum syarak. Itu kena tahu tu. Dalam kitab ni tak sebut, tapi dalam kitab lain disebut tentang hukum syarak. Ya. Contoh macam ni pula. Isteri ni pakai tudung. Suami kita buka tudung. Kalau nak keluar dengan abang, buka tudung. Ya. Isteri tak wajib buka tudung. Dia kena tetap tutup aurat, tetap jaga perintah Allah. Ya. Adakah isteri itu derhaka dengan suami? Dia tak derhaka. Ya, sebab suaminya suruh melanggar perintah Allah. Isteri dia tetap berpegang teguh dengan perintah Allah. Ya. Tuan-tuan. Abang setengah-setengah sama juga, setengah ada mak ke bapak yang jenis tak kuat agama, ya. Bila anak semayang dia marah. Anak tutup aurat dia marah. Kenapa dia tutup aurat ni? Kenapa pakai tudung ni? Nak keluar dengan mak, jangan pakai tudung. Nak keluar dengan ayah, jangan pakai tudung. Nak keluar dengan ayah, jangan pakai purdah. Ayah tak mau keluar macam ni, malu lah. Ya tu kongkom lah. Tetap berpegang dengan hukum Allah, tetap pakai tudung, tetap tutup aurat. Tuan-tuan. Adakah anak ni anak derhaka? Anak ni tidak kategori anak yang derhaka. Tuan-tuan. Lagi tu anak ni pula, mak ayah marah macam mana? Walaupun mak ayah ni sebut balik bayar sekalipun, dia maki anak macam-macam, dia maki pun, anak tak boleh lawan, diam je. Ni kaedah anak yang soleh. Mak tu dia maki, ayah tu dia maki, yang bukan-bukan, bapa mak ni tetap berdosa besar. Sebab sudah berkata yang tidak dibenarkan dalam hukum syarak. Walaupun yang dia maki tu, walaupun dia cakap tu menyakitkan hati tu, anak dia sekalipun. Lepas tu kena cakap, kalau anak ni tak baik, jangan kita cakap yang tak elok. Jahat macam lembu Australia. Tu budak tu macam lembu, tak datang surau, tak datang masjid. Kita tengok malam ni, mana ada budak-budak muda, semua budak tua. Nampak? Budak muda mana datang dengan PUBG dia, dengan TikTok dia, lepak kedai mamak, habiskan wifi kedai mamak, lepas tu balik. Ngaji tak mau, belajar tak mau. Salah siapa? Salah bapak lah. Bapak tak tegas dengan anak, tuan-tuan. Dia tak tegas dengan anak. Biar je anak tu tak tahu buat solat, tak tahu buat tentang sembahyang jenazah, tak tahu buat tentang puasa. Ni bulan Ramadan dekat lah. Bulan Ramadan dah dekat ni. Kalau kita tanya buat muzakarah, buat puasa, ramai orang tak tahu, tuan-tuan. Ramai orang tak tahu. Bahawa sesungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya pada barang apa yang diperintahnya, yang tiada membawa kepada maksiat. Betul nampak yang tidak membawa kepada maksiat. Sebab itu kalau tentang dosa, tentang maksiat ni, kadang orang tanya, Ustaz macam mana duit haram? Duit haram boleh makan, duit haram? Duit haram tak boleh makan. Salah satu duit haram ni milik orang lain, kita curi dia orang, tu duit haram. Rampah hak orang, itu duit haram. Rampah milik orang, haram lah, kita boleh ambil. Satu lagi yang duit haram ni, yang hasil daripada kita. Macam mana? Salah satunya hasil daripada kita ni, perempuan-perempuan yang kerja kelab malam. Orang yang bekerja di kilang-kilang arak. Orang yang bekerja dengan bersangkut paut dengan benda-benda yang haram. Duit tu haram. Boleh tak makan? Tak boleh makan. Buat pergi haji? Tak boleh. Buat pergi umrah? Tak boleh. Bagi mak? Tak boleh. Dia tak nak buat macam mana? Duit tu dia tak boleh nak buang dalam longkang. Macam mana? Dia kena buat yang manfaat bagi untuk orang ramai.
Salah satunya buat tandas orang awam, buat jalan raya orang awam, ya, buat longkang orang awam, buat dewan makan orang awam, boleh untuk orang ramai. Untuk dia tak boleh. Kalau jika hasil daripada benda yang haram. Tuan, ya. Tu orang tanya aku, baru ni aku ceramah di Kelang. Orang cakap aku, Ustaz, tu kilang arak tu dalamnya ada surau. Ustaz tak pernah ceramah situ ke? Saja dia nak kena dengan aku, ya. Aku kata takkanlah dia orang nak panggil aku ceramah situ. Ya, kalau dia bagi aku ceramah tu, dia kata kalau dia orang panggil ustaz ceramah, ustaz nak ambil ke duit orang bagi tu? Duit tu duit arak, duit haram. Apa ustaz nak ambil ya? Aku jawab apa dengan dia? Kalau orang panggil aku ceramah, aku tetap ceramah. Tapi aku dah tahu bila hasil dia daripada benda yang haram, aku tak ambil duit tu. Aku tak ambil duit tu. Lepas tu dia tanya dengan aku, ustaz macam mana dia orang sembahyang? Sembahyang masa waktu dia orang tetap wajib sembahyang. Walau dia kerja di kena arak, walaupun dia ahli zina, dia melacurkan diri ke, dia buat benda haram ke, waktu solat tetap solat. Tuan-tuan, ya, kewajipan ke atas dia, tuan-tuan, ya. Sikit lagi, dah sejam ah? Dah. Sejam dah? Manjangnya belum, ya. Dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya. Ya. Jika suami suruh buat jalan maksiat, wanita itu, perempuan itu tak salah di segi hukum syaraknya. Dia boleh, ya, dia boleh tidak ikut perintah suaminya bila suami suruh buat benda-benda yang melanggar hukum syarak. Itu. Ya. Nak dapat ni bukan senang, ya. Dia mar'atus solihah, wanita yang soleh, wanita yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang orang-orang dulu dia buat keranda tu. Dulu aku dah beritahu kan kisah keranda, kan? Dah beritahu kan? Dah belum? Panjangnya belum, aku dah cerita dah. Benda ni lama dah pun, ya. Itulah aku ngajar tidur, ya. Dah beritahu dah dulu yang kisah pada berlaku pada zaman Fatimah Zahra. Kan Fatimah Zahra dia bagi tahu dengan kawan-kawan dia, nanti bila aku mati tolonglah buat keranda. Itulah kisah keranda. Itu kawan-kawan dia tanya, kenapa kena buat keranda? Aku tak mau nanti bila aku mati, aku punya tubuh ni orang yang lelaki yang bukan mahram pegang aku, masuk aku dalam keranda, jadi terus masuk ke dalam liang lahat. Itulah kisah buat keranda. Itulah dalilnya, tuan-tuan. Kita tak tahu orang buat keranda, kita buat keranda. Ya, kadang ustaz dah cerita kata belum, itulah, ya. Itulah kisah keranda, tuan-tuan, ya. Jangan risau, kita semua masuk keranda, ya. Tapi kalau bagi jenazah yang beriman, orang mati dalam beriman, ulat tak makan dia, ulat jaga dia, tuan-tuan. Di antara jasad yang tak kaput ni tukang azan ni, dengar ni muazzin, tapi jangan kerana ni. Kerana ni azan, jasad kau paling kaput. Faham ingat tu, ya. Ni hadis sahih, tuan-tuan, ya. Di antara jasad yang tidak raput di dalam kubur iaitu bagi muazzin yang melaungkan azan menyeru orang solat 5 waktu. Dia punya pahala sejauh mana suaranya, sejauh itulah pahalanya. Tuan-tuan, ini jadi tukang azan ni, ya. Boleh tak muazzin, ya? Bukan muazzin je lah, penceramah dia menetapkan pembayaran, ya. Harus. Dia bukan asal dia terus haram, harus ke atas dia. Ya, harus. Jika dia ada mengeluarkan modal-modal. Dia ada buat kamera, ya, dia buatkan kemah, ya, dia siapkan makan minum, ya, harus. Ya. Haram ke atas dia. Jika dia menjual agama Allah dengan wang ringgitnya. Dalam kitab menyebutkan, dalam kitab Bidayatul Hidayah, situ ada, ya, dinukilkan daripada Imam Ghazali, sesiapa yang menjual agama Allah dengan dunianya, dengan keduniaannya, dia dilaknat oleh Allah. Faham, tu. Itu kalau kaedah orang memberi harus menerima. Dah dapat envelope, balik belah. Faham, tu. Jangan ni, tak cukup lah, sikit sangat lah, 200,500 ngajar sini kat 12 tahun ni, 200,500 je. Jangan merungut, tuan-tuan, ya. Jangan merungut.
Aku tak cakap aku cakap orang lain, faham eh? Tapi lebih kurang itulah, faham eh? Tapi setengah-setengah tempat tu aku tembak jatuh tak tuan-tuan ya. Dia boleh tahan tu tempat tu aku ngajar RM30 je. Naik 50, naik 100, ni 150, sekarang naik dah 500 ya. Ada tempat tu tembak macam pun 200.5 ya. Kadang-kadang salah IJK juga. Kadang dia tanya ustaz nak panggil ustaz ceramah, bayar berapa? Tu salah tu ya. Jangan tanya ya, bagi je tuan ya, bagi je. Sikit lagi tuan-tuan ya. Kan pasal duit. Kalau pasal duit aku tak mau buat kerja agama tuan-tuan ya. Aku ngajar dulu di sebelah-belah sana ya. Perjalanan 6 jam 7 jam 100 ya tuan-tuan. Ya, sini datang sini 1 jam lebih. Boleh tahanlah 200.5 tuan-tuan ya. 200.5 boleh tahan lah. Mau makan je lah tak ada. Dulu ada kat makan, faham eh? Aku ngajar perjalanan 6 jam 5 jam 150 ya. Kadang anak aku cakap, ya cukup ke 150? Ayah bagi kita orang satu hari 100. Minyak lagi, makan lagi, ayah nak bagi hotel lagi, mana datang duit? Tak tahu lah. Ada je duit, mana aku tahu ya? Dan nak dapat tu macam mana? Itu yang masa bapak aku ada dulu. Aku tanya dia, abah jaga kampung ni dekat madrasah ni anak murid 100 lebih. Abah dapat dia ceramah, contohlah dapat 200.5. Malam ni dapat 200.5. Besok nak bagi budak-budak sekolah, budak apa Quran, nak belikan, nak beli tu, beli ni, nak bagi gaji guru 3,000 setiap hari. Mana datang lagi 2,000 lebih. Nanti abah mati, engkau buat kerja agama ni, kerja Nabi macam mana abah buat, engkau tahu lah. Abah tak ada cerita kat kau. Betul lah tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan duduk sekolah kami, tuan-tuan buat kerja Nabi, buat macam aku ya. Tuan-tuan tahu basuh berak orang gila, jaga budak apa Quran ya. Makan kambing di tiap minggu fikir ya. Tuan-tuan duduk KL pun tak dapat makan kambing di tiap minggu, faham eh? Tiap minggu makan kambing ya. Kambing datang, lembu datang, ayam datang, boreh datang ya. Masa PKP dulu, ikan dalam peti tu apa panggil tu, peti air tu, freezer tu, 3 freezer besar tu, penuh ikan ya. Sampai kami hantar di kampung sebelah tuan ya. Tapi kerja budak-budak ni apa? Malam-malam sembahyang tahajud tak pernah tinggal. Yang tasbih tak pernah tinggal. Baca tadi tu tak pernah tinggal. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Siapa baca ni, wirid ni, Allah lepaskan dia di dalam kesusahan. Allah datangkan benda-benda yang tak pernah orang dapat. Allah turunkan daripada langit, daripada arasy. Allah keluarkan daripada dalam bumi. Tuan ya. Amanlah ya. Sekali tuan-tuan, seminit kita berhenti ya. Atau tegahnya kerana berkahwin. Ini banyak orang perempuan tegah. Dia tak bagi suami dia kahwin ya. Banyak orang perempuan ni tak begini ya. Senang je. Tuan-tuan nak tengok isteri tuan-tuan ni solehah tak solehah, nanti balik tuan-tuan tanya. Berani ya? Tengok muka tak berani. Bukan tuan-tuannya, sila bulan aku ni pun dah bini 3 pun tak berani nak tanya nombor 4. Faham? Main tuan-tuan. Sebab orang perempuan tang lain tak marah, tang tu dia marah. Ya. Tang tu dia marah. Dia boleh cakap apa? Apa abang nak kahwin lagi? Betul ke atau ayang sedap dengar ni? Boleh dengan syarat tunggu ayang mati dulu. Nak tunggu dia mati, kita mati dulu. Tuan-tuan ya. Kalau mampu kahwin lah ya. Tak mampu jangan. Kalau setakat top up bini pun tak mampu nak beli, tak payahlah ya. Bini minta, bang ni dah 4 tahun ni minta beli barang kemas ayang, boleh tak? Ayang nak barang kemas lah, adalah perhiasan sikit ni untuk ayang ni ya. Kalau itu bersuami tak ada nak beli gelang untuk bini, tak payah nak perangan nak kahwin 2-3 tuan-tuan ya. Kalau kedekut sangat dengan bini, tak payah, boleh jalan, boleh belah lah, faham tuan ya. Yang pelik beli motor woi suku boleh ya. Jalan-jalan konvoi dengan kawan-kawan boleh, open table dengan kawan-kawan boleh. Bini minta dia nak bagi. Bukan kadang-kadang bukan bini minta bang kemas, bini minta beli barang solik pun tak boleh nak beli. Dah ya. Banyak nak kainah orang lelaki ya. Alah beli pun bukan kau macam tu lah.
kau nak beli bang ni buah mangga solek ni minyak wangi, kau macam tu kau rumah busuk ah, betul payah ah. Dia marah bini dia tuan-tuan beli gaya tuan-tuan tuan-tuan senang nak minta isteri tuan-tuan ni seksi dalam rumah, suami kena beli baju seksi, beli. Sekarang dah ada Shopee dah, order tuan-tuan Kalau susah pun type baju seksi pop sampai sampai suruh dia bayar, faham senang dalam rumah ni isteri kena isteri kena main peranan dalam rumah tangga, suami kena main peranan dalam rumah tangga, hidup rumah tangga berkat. Itu je tuan-tuan sikit lagi kita berhenti dah kerana berkahwin itu satu bahagian lah daripada berapa sebab yang menjadikan kehambaan seorang, maka jadilah isteri itu seperti hamba bagi suaminya. Maksud seperti hamba ni bukan suami ni kuli pada isteri ni kuli kepada suami, bukan. Maksud jadi hamba ni dia kena taat perintah suami, bukan jadi hamba ni dia menjadi hamba abdi, bukan. Sebab itu isteri dalam rumah ni dia akan buat kerja rumah bila atas permintaan suaminya. Itu lah. Isteri ni sebenarnya dia adalah bidadari dan pemaisuri dalam rumah. Aku cakap terus terang, aku dekat rumah aku basuh kain. Tentang orang perempuan boleh telefon bini aku sekarang basuh kain. Aku basuh kain, cuma lipat baju aku tak pandai. Memang tonggang langgang aku lipat baju. Lipat baju aku tak pandai, serkan baju aku tak pandai. Aku pandai basuh kain, vacuum rumah, basuh berak anak, mandikan anak, tu aku pandai. Lepas tu kalau aku balik ceramah malam aku basuh kain, aku tengok kain banyak, aku basuh kain. Dia bangun tidur tu kain dah settle lah anak pagi-pagi bangun pagi memang kerja aku, mandikan dia, basuh berak. Aku ada anak baby umur 7 bulan baby 7 bulan dengan anak baby 3 tahun. Dia kerja aku, basuh berak dia, mandikan dia bila aku cukup sampai ke sini, insyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi insyaAllah. Nak panjang umur senang perbanyak berdoa, perbanyak sedekah ni, tambah ni bulan Rejab. Jangan tak baca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa a'dika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bulan Rejab ni perbanyak baca. Tuan-tuan nak sampai umur tuan-tuan pada bulan Ramadan, jangan tak baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan yang imam baca tadi tu. Wa ballighna ni umur. Kalau baca wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Tadi penghulu istighfar, siapa beramal pada bulan Rejab, dia punya tubuh tak disentuh api neraka Allah, tuan-tuan. Dan hadis sahih pula, siapa beramal setiap hari lepas subuh 3 kali, lepas maghrib 3 kali, mati daripada hari itu, dia dah ada tiket, dah ada kunci nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila tuan-tuan sebelum tutup, dia aku beritahu dah tentang apa tu sodak ni. Kalau tuan-tuan tak ada apa tu sodak, tuan-tuan kena ambil dekat luar. Paling terbaik makan dengan madu. Lepas tu kita ni kadang kita madu ada, tapi kita salah guna, salah cara nak minum, tak betul. Itu yang penyakit kita makin banyak. Sebab kita minum selalu tak betul kaedah. Makan madu ni kaedahnya sebelum sarapan pagi dan sebelum nak tidur. Itu kaedah nak makan madu. Tapi jangan dengan sudu besi. Itu kaedah nak makan madu. Dan kalau ada batu soda yang terbaik, titik dengan madu satu sudu, titik tuan makan. Tuan beramal. Alhamdulillah aku tidur tak cukup kadang tak cukup, tapi alhamdulillah batuk tak ada tuan-tuan penyakit lelah tak ada inilah kelebihannya apa tu sodak. Tuan beramal yang buat ni pun orang soleh senang tuan ambil ni dia dah siap ni, tekan dia dah macam ni, titik lidah atau atas lidah. Dan boleh kalau luka-luka tuan titik aja tuan-tuan ada dekat luar ni. Kasur kijang pun ada kadang dekat Facebook ada kasur kijang ni, kadang dia dah campur dengan minyak putih. Kadang-kadang ada penipuan-penipuan. Dia taruh video aku, dia jual untuk produk dia. Bila orang WhatsApp dia, orang telefon dia kata ni Ustaz Nahar punya. Sampai orang gelar aku Ustaz Kasturi, padahal bukan aku punya. Dia jual nama aku, dia jual barang dia jual nama aku. Padahal dia tipu. Dia berdosa lah dia tipu, tuan-tuan. Ni kasur kijang asli, hidup dia. Dia mencerdikkan akal, menenangkan jiwa. Dan kalau tuan-tuan salam orang takut, sapu kat tangan, menghindarkan virus. Lari Omicron, tuan-tuan. Nak kira virus dekat duit tu banyak virus, tuan-tuan. Duit tuan-tuan pegang tu banyak virus. Orang kencing-kencing tak basuh, pegang duit. Pegang daging balik bayar, pegang duit. Tapi segi fiqah ni tak masalah, tak nampak. Lepas tu tuan-tuan, contoh aku dengan Haji, aku tak nampak Haji ada virus, aku tak nampak Haji ada penyakit, tak masalah. Kita ni kadang terlampau takut sangat.
Yang peliknya dengan binatang COVID takut sangat, tapi dengan Allah kita tak takut. Ini kadang masalah, tuan-tuan. Ya? Ada dekat luar boleh ambil seorang satu. Buat mata ruqyah Zamzam pun ada, tuan-tuan titik kat mata. Ya? Ni di antara air syurga Allah. Di antara minyak kasuri kijang, minyak yang Nabi suka pakai. Di antara habatus sauda, rumah-rumah para sahabat, rumah baginda ada habatus sauda. Rumah Fir'aun pun ada habatus sauda. Kalau tuan-tuan tak ada habatus sauda, tuan-tuan lebih teruk pada Fir'aun. Faham Fir'aun ni, tuan-tuan buka dalam kisah Fir'aun, aku ambil sikit dalam seminit 2 minit. Fir'aun ni habatus sauda dia sorok tak bagi rakyat dia makan. Dia tak bagi rakyat dia makan sebab dia tahu kelebihan habatus sauda. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mau makan habatus sauda, tak suka makan dengan makanan sunnah, lebih teruk daripada Fir'aun. Aku bagi tahu ni supaya tuan-tuan terbokak sikit hati tu, ya. Sebab sahabat ni, Nabi sahabat, rumah dia orang ada habatus sauda, rumah dia orang ada madu lebah, rumah dia orang ada air Zamzam. Di antara jin tak suka kasturi kijang, air Zamzam, kayu sugi, dia tak suka, tuan-tuan. Ya, buah kurma, ya, tuan-tuan beramal dengan makanan-makanan sunnah. Nabi beritahu, orang Yahudi dah buat kajian, habatus sauda ni terbaik untuk penyakit COVID. Dia dah buat kajian, tuan-tuan, ya, dah buat kajian dah, tuan-tuan beramal dengan habatus sauda, ya. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.